Bismillahirrahmanirrahim. Pembahagian ghanimah Hunain. Seperti kita baca minggu lepas, perang Hunain ini banyak rampasan perang ghanimah. Beratus-ratus ribu binatang ternakan, unta, kambing, dan barang-barang yang lain. Ghanimah ada hukum dalam Quran. Dibahagi 5. Satu bahagian dapat kepada pemerintah yang menguruskan untuk bagi kepada mereka yang berhak. Fakir miskin dan seumpamanya. Terus yang lain. 4 bahagian untuk tentera. Tentera yang terlibat dengan peperangan. Di mana ghanimah ni ialah barang yang boleh alih, dirampas. Zaman Saidina Umar, barang yang tak boleh alih tak masuk. Maka dia akan pembahagian khusus selepas Islam menguasai Parsi dan Rom. Kita akan baca kemudian. Rasulullah SAW menugaskan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang alim dalam ilmu hisab supaya mengira tawanan Taif dan harta rampasannya yang terdiri daripada binatang ternakan dan barang berharga untuk dibahagikan kepada tentera yang terlibat dalam peperangan. Setelah mencabut khumusnya 1/5 yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW oleh Nas Al-Quran. Dan Rasulullah SAW memerintah supaya bahagiannya juga dibahagikan kepada orang ramai. Bahagian 1/5 ni bahagi pada orang ramai pula. Banyaknya rampasan ini. Pembahagian dilakukan dengan penuh adil dan mengandungi uslub pendekatan untuk menarik mereka yang masih lemah imannya supaya menjadi kuat, golongan mu'allaf. Mengajak yang masih kafir supaya masuk Islam. Yang kafir diberi juga, dipeluk masuk Islam. Dan kafir yang sangat jahat permusuhannya terhadap Islam supaya hilang sikap permusuhannya. Adapun kafir yang sangat jahat, bila beri hadiah, tak jahat. Kurang jahat dia. Atau oleh terasa malu melihat budi yang baik dan akhlak yang mulia, yang sangat luar biasa bagi mereka. Bila Nabi bagi pada orang yang lawan, dia berasa pelik. Lama kening, kalau lawan ni biasa bunuh, ni nak beri hadiah. Ini rasa pelik. Menjinakkan hati mereka. Mereka terdiri dari kalangan pemimpin yang sangat berpengaruh di tempat masing-masing. Yang diberi ini ialah pemimpin yang berpengaruh. Orang yang kuat pengaruh dia. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah yang baru masuk Islam. Dia beri 40 uqiyah perak. Uqiyah perak. Dan 100 ekor unta. 100 ekor unta dia beri. 100 ekor ni bukan makan dia seorang. Puak-puak dia lah. Dia pera dan ternak. Begitu juga pada anak-anaknya Yazid dan Muawiyah. Muawiyah yang baru masuk Islam. Dia beri 100 ekor belaka. Hakim bin Hizam, dia beri 100 ekor unta. Hakim bin Hizam, pemimpin Mekah, dia beri 100 ekor unta. Dia meminta 100 lagi, minta 100 lagi. Beri 100 kat padang, minta 100 lagi. Lalu dia beri kepadanya, dia tambah hebat. Nabi dia punya, nak 100 ambil. Nanti banyak hadiah ni. Safwan bin Umayyah bersama Rasulullah SAW melihat binatang kambing-kambing ghanimah yang memenuhi lembah-lembah. Tiba-tiba tercengang dengan satu lembah yang diisi dengan unta dan kambing. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Adakah lembah ini mengkagumkanmu, wahai Abu Wahab? Nama timbangannya? Jawabnya, ya. Dia tengok, penuh lembah tu dengan kambing unta. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya untukmu. Aku beri kamu. Kata Nabi kepada Hakim bin Hizam. Seorang yang berpengaruh. Safwan bin Umayyah. Bila Nabi kata begitu, dia menjawab, asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam selalu. Ma tabat bihada nafsu ahadin illa Nabi. Aku menyaksikan dengan yakin bahawa engkau adalah sebenarnya Rasulullah.
Tidak baik hati seperti ini malaikat oleh seorang Nabi, kata dia. Ini Nabi ni, bukan sebagai orang kalau buat macam ni. Dia masuk Islam. Senembah tu bukan untuk dia seorang. Ada pengikut-pengikut dia, di bawah pengaruh dia. Kerana orang Arab, padang pasir ni bukan petanang, dia ternak binatang. Dia pindah kata. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Safwan menegaskan, ia memberi ghanimah Hunain kepadaku ketika ia adalah orang paling aku marahi lagi benci, sehingga ia menjadi orang paling aku kasihi, kata dia. Asalnya tak ada lah aku pada benci, bila buat begini aku sayang dia, kata Islam. Safwan bin Umayyah. Menurut riwayat Muslim, bahawa Rasulullah SAW memberi pada Safwan 100 ekor unta, kemudian 100 lagi, dan 100 lagi. Dia beri pada Al-Haris bin Kildah 100 ekor unta. Dia beri juga kepada setiap orang pemimpin Quraisy 100 ekor unta. Dia beri kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Ini pemimpin Badui mereka ni. Dia beri kepada Uyainah bin Hisn 100 ekor unta. Dia beri kepada Abbas bin Mirdas yang juga bertaraf pemimpin 40 ekor unta. Beri 40 ekor ke Abbas bin Mirdas. Orang lain beri 100. Kerana menganggap ia lebih dipercayai daripada orang-orang yang lain. Kerana akhlaknya yang mulia. Dia ni orang baik. Nak beri 40 ekor ke orang baik. Dan tidak pernah meminum arak di zaman jahiliah. Dia tak pernah minum arak. Beri 40. Tak tahu ni, beri banyak. Nabi beri sikit. Tiba-tiba dia bersyair di hadapan Rasulullah SAW dengan rangkapan berbunyi. Dia bersyair kerana dia penyair. Dia bersyair depan Nabi. Syair dia, jenaka lah. Ataj'alu nahbi wa nahbal abidi baina uyainata wal aqra'in wa ma kana hisnun wala habisun yafuqani mirdasi fi majma'i wa ma kuntu duna amri'in minhum wa man ta'al yawma la yurfa'i. Syair dia, makna dia, adakah engkau jadikan bahagianku dan hambaku kudanya? Adakah engkau beri kepadaku dan bahagian kudaku, kuda dia, bahagian kudaku di antara bahagian Uyainah dan Aqra'? Beri 40 ekor je beri aku. Aku dengan kuda aku. Orang lain beri 100 ekor. Tidakkah Uyainah dan Hisn mengatasi Mirdas dari segi kedudukannya? Dan aku tidaklah seorang yang lebih rendah pangkat daripada mereka. Orang yang direndahkan pada hari ini, saya tidak diangkat lagi, kata dia. Kalau dia naik pangkat, dia naik lagi lah, kata dia. Dia kata depan Nabi. Lalu Rasulullah bersabda, Ya Abu Bakar, iqta' lisana anni wa a'tihi mi'atan minal ibil. Wahai Abu Bakar, potong lidahnya daripada bercakap terhadapku dan berikan dia 100 unta. Kerak lidah dia. Kerak lidah dan beri unta 100 ekor lagi. Tak cakap. Nabi balas dia. Dia beri kepada orang-orang yang tertentu 50, 40 setiap orang, sehingga tersebar berita dalam kalangan Arab Badui bahawa Muhammad memberi tanpa takutkan kefakiran. Berani bagi tak takut fakir, tak hidup miskin. Menyebabkan mereka datang beramai-ramai sehingga penuh sesak dengan orang ramai. Menyebabkan Rasulullah SAW dia asok ramai sangat orang mari. Dia asok Nabi ke pokok dan selendangnya tercabut. Lalu baginda dia bersabda, cabutkan serban Nabi. Khumu, minta. Sahabat cabut. Dia asok ke pokok. Nabi bersabda, Ruddu ridai ayuhan nas. Fawallahi in kana li fi syajar tihama na'aman laqasamtuhu alaikum. Thumma alfaitumuni bakhilan wala jabanan wala kaduda. Maknanya, kembalilah kepadaku selendangku, wahai manusia. Atau serban aku. Maka demi Allah, jika sekiranya aku memiliki binatang ternakan sebanyak pokok yang ada di Tihamah, nasaya aku bahagi-bahagikan kepada kamu. Kemudian kamu tidak dapati aku bakhil, penakut, kedekut untuk memberi, kata Nabi. Aku akan beri kalau ada banyak. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di sisi untanya lalu mencabut seurak bulu dari gahnya dan bersabda,
Ayyuhan nas, wallahi ma li min fai'ikum ay ghanimatikum wala hadhihi al-wabrah illa al-khums wal khums mardudun 'alaykum fa'addul khayta wal makhit fa innal ghulula yakunu 'ala ahli 'aran wa shanaran wa naran yawm al-qiyamah. Wahai manusia, demi Allah, kata Nabi, tidak ada padaku daripada ghanimah kamu walaupun sebesar bulu ini, melainkan 1/5 khumus yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan khumus itu aku serahkan kepada kamu. Maka kamu wajiblah menunaikan hak walaupun sebesar benang dan jarum. Maka sesungguhnya orang yang menipu, menyembunyikan ghanimah, orang yang melakukannya menjadi aib dan diisytiharkan keaibannya dan masuk neraka pada hari kiamat. Ini ucapannya. Aku beri-berilah, kamu mesti tunai hak. Tapi kalau tak tunai hak, walaupun sebesar bulu unta ni, masuk neraka, kata Nabi. Suka-sukalah boleh. Tiba-tiba datang seorang sahabat dalam kalangan Ansar, membawa setokor benang daripada bulu unta dengan berkata, saya mengambil bulu ini untuk menjahit pelana unta saya. Maka ambillah dan bahagi ghanimah saya diserahkan kepada Rasulullah. Dia ambil setokor benang dia, benang daripada unta, tali daripada bulu unta, suruh ke Nabi. Bila dia dengar ucapan ni, suruh ke Nabi. Begitulah hasil takwa yang ada dalam hati orang yang beriman, sehingga melahirkan sifat warak yang terpuji. Ini sifat warak ni kalangan Ansar. Kalangan Ansar, tadi boleh huta banyak, tadi mu'alaf. Ini Ansar yang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam awal-awal. Walaupun ambil setokor benang, suruh balik ke Nabi. Di sana terdapat juga orang yang masih tidak berpuas hati, yang lahir dari sifat tamak yang buruk, yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hatinya. Mereka adalah dalam kalangan Arab baru yang disebut di dalam Al-Quran dengan perkataan Al-A'rab yang tidak kuat imannya. Bukan munafik. Mereka bercakap-cakap sesama mereka. Ini pembahagian tidak adil, bukan kerana Allah. Percakapan ini sampai kepada pengetahuan SAW, sampai ke Nabi cakap macam ini, sehingga menyebabkan terlalu murka dan bersabda, man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh, rahmatullah ala akhi Musa alaihi salam, laqad udhiya bi akthara min hadha fasabara. Kata Nabi, siapakah lagi yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Allah mengurniakan rahmat kepada saudaraku Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya ia telah dicemuh dengan cara yang lebih dari menyakitkan, lalu dia bersabar. Nabi Musa pun nak kena macam ni, kaum dia mencemuhkan Nabi Musa sabar. Aku kena sabar juga lah, kata Nabi. Bagi banyak tu pun tak puas hati lagi. Ni perangai manusia. Tak puas hati kata tak adil. Umar bin Al-Khattab memohon izin untuk memancung leher orang yang mengeluarkan cakap yang jahat itu. Tetapi Rasulullah tidak mengizinkan. Khalid bin Walid juga memohon izin untuk memancung leher orang tersebut. Tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Nabi tak izin. Khalid bin Walid nak kat leher. Cakap, kata Nabi tak adil. Mengikut riwayat yang lain, Nabi kata, tidakkah wahai Rasulullah, mereka ni pelawak beriman. Pelawak. Pelawak beriman. Nabi kata, Tuhan tak suruh aku belah hati dia. Hati dia serah pada Allah Ta'ala. Kebetulan orang ni pula ada tanda sembahyang di dahi. Orang Badui. Tanda sembahyang di dahi. Kerang lahir sembahyang. Kuat ibadat. Tapi cakap itu ke Nabi. Kemudian dia berundur, Nabi tengok. Nabi kata, di kalangan puak ni akan zahir di akhir zaman. Yang baca Quran, tapi tak masuk dalam hati perut dia. Buat ibadat saja je, kuat ibadat. Tapi tak percaya pada Quran. Demikianlah peristiwa pembahagian harta ghanimah yang menguji iman dengan harta benda dunia. Ada yang tidak diberi sedikit pun kerana percaya pada imannya. Ada yang tak diberi sedikit pun kerana percaya beriman. Di antaranya Abu Bakar dan Umar, Ahlul Bait keluarga Rasulullah yang beriman.
anak-anak Nabi, para muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Ini bermakna mereka yang diberi banyak kerana imannya lemah. Perlu dikukuhkan dengan pemberian harta. Sehingga dia belajar dan mendekati Islam dan imannya juga menjadi kuat. Memang benar selepas itu mereka menjadi para mujahidin yang gugur syahid dan menegakkan Islam sehingga akhir hayat. Orang yang tak dapat benda ni. Tuhan beri kelebihan pada akhirat. Wallahu alam. Keluhan Ansar.